mengadakan sidang akhbar ini ialah ukuran daripada tindakan pihak DBKL merobohkan kemah-kemah yang kami dirikan untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebelum saya buka soal jawab, ingin saya bacakan kenyataan sebab saya diingatkan oleh Sultan Agong, jangan Datuk bercakap saja, kena baca di kertas sebab orang akan quote di kertas. Jadi izinkan saya baca kenyataan akhbar kita pada hari ini. Satuan Wartawan Melayu Malaysia PWM, kenyataan akhbar untuk siaran serta-merta pada hari Rabu 17 Januari 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Satuan Wartawan Melayu Malaysia dengan ini melahirkan perasaan duka cita teramat sangat dan kesal dengan tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL yang melakukan pencerobohan ke dalam premis rumah PWM di nombor 19A Jalan Titi Wangsa, Kuala Lumpur pada 11 Januari 2024 sekitar jam 9 pagi. Ketika pencerobohan dilakukan, pintu pagar di rumah PWM berkunci dan tidak ada sesiapa berada dalam perkangan rumah PWM ketika itu. Difahamkan pihak penguasa di BKL telah membawa masuk beberapa buah lori milik di BKL dan beberapa jentolak ke dalam pekarangan rumah PWM. Rumah milik Kerajaan Persekutuan ini diberi sewa oleh bahagian perumahan hartanah di PBH Jabatan Perdana Menteri pada Disember 2022 berikutan daripada surat permohonan PWM pada Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha Negara KSN untuk mendapatkan sebuah rumah kerajaan untuk dijadikan pejabat bagi menggantikan rumah PWM di Jalan Istana Negara yang dikenali sebagai tupai-tupai yang terbakar semasa negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Oktober 2020. Bagi menghargai sumbangan pihak kerajaan yang sentiasa menghargai jasa wartawan dengan menawarkan rumah milik kerajaan untuk dijadikan pejabat, maka PWM telah menemui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika persidangan PADI di PICC pada 29 November 2023 untuk datang merasmikan rumah PWM. Beliau menyatakan persetujuan secara lisan untuk hadir dan meminta PWM susuli dengan surat rasmi di Pejabat Perdana Menteri. Maka pada 30 November 2023, sepucuk surat telah di-emailkan kepada Pejabat Perdana Menteri melalui Timbalan Setiausaha Sulit kanan beliau, Datuk Awang Jeman. Pada hari yang sama juga, PWM mengutus surat pada Datuk Bandar Kuala Lumpur memaklumkan mengenai perasmian rumah PWM oleh YAB Perdana Menteri dan memohon Jabatan Landscape di BKL membantu dan mengindahkan kawasan rumah PWM ini sempena kedatangan Perdana Menteri. Bagi membuat persiapan awal, maka PWM mengambil daya usaha mencari penaja untuk mendirikan sebuah marketen dan tandas bagi memberikan keselesaan kepada tetamu yang hadir pada majlis perasmian itu nanti. Perkara ini juga sudah dimaklumkan kepada beberapa pegawai di BKL yang sentiasa datang mengunjungi rumah PWM bertanyakan tentang marketen yang didirikan itu. Mereka amat jelas dengan penerangan PWM bahawa marketen dan tandas itu adalah semata-mata untuk majlis perasmian dan bukan untuk berniaga. Malah pihak yang menaja marketen itu akan menanggalkan kembali dismantle marketen itu sebaik saja majlis perasmian selesai. Mereka telah mengeluarkan perbelanjaan untuk membeli marketen itu serta tambang menambang lebih kurang 900,000. Berdasarkan perkara di atas, maka PWM menganggap pihak di BKL sudah sedia maklum, tetapi amat terkejut apabila diberitahu oleh jiran rumah PWM bahawa pihak penguat kuasa bersama kekuatan anggota penguat kuasa, lori dan jentolak telah menceroboh masuk tanpa notis ke dalam pekarangan rumah PWM ini. DBKL telah bertindak merobohkan marketen yang didirikan sementara dan satu unit tandas.
Pihak DBKL tidak menghubungi atau memberi apa-apa notis untuk melakukan tindakan merobohkan Makiten yang didirikan semata-mata untuk menyambut YB Perdana Menteri bagi melakukan majlis perasmian. Tindakan mereka itu amat kejam dan memperlihatkan satu tindakan seolah-olah PWM ini satu organisasi penjenayah. Oleh itu, kami PWM menuntut Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk tampil menjelaskan tindakan kejam DBKL terhadap organisasi orang Melayu sebegitu rupa di kawasan Titawangsa ini. Yang benar, Datuk Yasir Osman, Presiden Persatuan Wartawan Melayu Malaysia. Di luar 40 tu. Untuk sambutan majlis perasmian. Aku siap 2 hari. Seganas-ganas Israel di Gaza, ganas lagi di BKL di sini. Di Titawangsa. Tagline kita. Bukan siapa yang saya cakap. Seganas-ganas Israel di Gaza, ganas lagi di BKL, di pejabat wartawan Titiwangsa ini. Dengan ganas kemah VIP kita yang bernilai 300,000 lebih, dia pecah pagar masuk, diguna bulldozer 3-4 buah bulldozer, hancurkan kemah Makiten kita tu. Makiten itu didirikan semata-mata untuk nak sambut Perdana Menteri mai nak resmi bangunan kita. Dia hari-hari mari sini. Kita tahu dia mari nak minta sedekah, apa kita jenis kita tak suka rasuah. Yang cemburu kepada kemah kami ni ialah peniaga-peniaga Cina di keliling kami ni. Peniaga Cina ni menyewa kemah dia, kemah perkahwinan untuk perkahwinan pada orang Melayu yang nak menikah. Dia duduk belakang, dia letak orang Melayu di depan, meniaga kawasan ni. Jadi bila kita di kemah, dia takut kita jadi pesaing kepada dia. Jadi dia bagi rasuah kepada DBKL, orang di BKL tu hancurkan wedding planner yang sponsor kita. Pasal kita ada satu program perkahwinan beramai di Putrajaya untuk V40. Tanpa ambil untung 1 sen pun. Jadi 100 pasangan nak dikahwin di sana. Penaja ni dia kemungkinan dia nak offerkan, dia nak supply makan minum masa perkahwinan tu, perkahwinan banyak pelajar. Jadi dia sponsor dia berkemah kat sini. Begitu. Showcase dia orang ramai lah sebelum actual event lah. Dia fikir begitulah. Kita nak sambut PM saja, lepas apa kita tanggalkan. Kita tak nak menega kawasan kita ni. Kita ni dia beli hampir 900,000. Jadi dia ganti semua. Dia minta maaf dengan saya, kalau dia tak nak minta maaf dengan saya, tak apa, dia ganti dengan penaja kami itu. Kesian mereka. Wanita pula tu yang tak ada suami pula tu, menangis dia. Menangis Kak Syimah tu datang. Datuk, hancur harta saya sponsor Datuk. Tak ada arti apa-apa saya berbudi pada Datuk. Mereka hancurkan Datuk. Saya kata sabarlah. Allah tahu apa yang berlaku. InsyaAllah Allah ganti pada Kak Syimah. Itu tentu kami terpaksa kena buat laporan polis terhadap kekejaman mereka itu mesti dilaporkan, mesti dicatat oleh pihak berkuasa. Jadi kita cakap saja pun. Kalau mungkin tidak besok atau lusa, bila fikiran kami sudah mulai reda, pencerobohan kawasan premis Persatuan Wartawan Melayu, dia dah bagi notis. Saya dengar dia kata dah bagi notis, dia buat kabar angin. Kalau notis, bagi orang yang menanggungjawab di sini sign. Atas keterangan apa ya? Dia bagi buku log, telah terima notis, sign. Berapa bulan, buku berapa? Notis apa, tajuk apa. Dia tolak tu masuk tanpa belas kasihan, berong. Orang awam tu ke jalan, itu yang telefon saya. Datuk, dia punya bangunan habis menunggu lampu tu. Sementara lampu hijau, dia nampak jentolak duk bantai benda tu. Mereka telefon saya. Saya mari semayang, saya semayang sunat. Ya Allah, berilah kekuatan padaku menerima berita ini. Dia bagi 2 jam pun cukup. Saya boleh kerah orang-orang saya. Pasal Kak Syimah tu pekerja dia ramai. Penaja kita yang bina Makiten ni, pekerja dia ramai. Dia boleh buat dengan cepat, dia boleh dismantle semua. Tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Simen yang kami beli, satu wartawan beli simen untuk kegunaan apa-apa. Dibocor di mana-mana di belakang apa-apa. Dia tengok simen tu, dia pergi hancurkan simen di belakang. Apa salah simen itu? Simen bag simen tu. Bag simen tu dimusnahkan. Tak pakai pun lagi. Sebab saya kata kezaliman yang dibuat oleh Israel di Gaza itu tak ubah hanya kezaliman yang dibuat oleh bandaraya kepada PWM ini. Ganas, sangat ganas. Dalam masa 2 jam hancur. Tak, kerajaan akan datang nak lantik Datuk Bandar, kena fikir banyak kali lah. Letak orang yang boleh berfikiran waras, yang ada fikiran yang waras, menjaga anak buah dia dengan baik, bukan menjaga binatang-binatang buas yang menghentam keromo rakyat biasa yang di bawah. Bukan begitu tugas Datuk Bandar. Dia kena bagi motivation, dia mengerti
panduan kepada orang bawah dia supaya bertindak baik terhadap rakyat, berlaku adil terhadap rakyat. Bandaraya Kuala Lumpur ni tempat orang Melayu bergantung hidup. Dan kalau sekasar ini perbuatan mereka dan tidak dibuat apa-apa oleh Datuk Bandar, Datuk Bandar itu mesti dipersoalkan. There's something wrong with Datuk Bandar. Kecuali kita dah dapat maklumat Datuk Bandar sudah suspend pegawai dia. Terhibur juga kita dengar. Ini seolah dia restu orang bawah dia membuat kerja-kerja yang menjahanamkan harta rakyat ini.